Assalamualaikum dan hai, siapa anda racun? Kali ni Realme cuba buat sesuatu geng. Dia bagi kita barang baik yang mana kali ni saya rasa ini memang gempak. Realme GT Master Edition. Dengan kehadiran phone ni, saya rasa macam Realme ni dia cuba buat sesuatu, dia cuba buat comeback macam tu. Sebab Realme GT Master Edition ni kan, selepas saya pakai dalam beberapa minggu macam tu, saya boleh bagi tahu korang kalau ini adalah phone mid-range terbaik Realme setakat ni. Kalau before ni, saya agak boring jugalah dengan device Realme ni sebab setahun dua ni kalau korang perasan, diorang selalulah nak recycle balik design lama, chip lama kan. Tapi tak tahu dengan Realme GT Master Edition ni, dari design sampai dia punya chip tu semua dah lain geng. Membuatkan saya rasa kali ni memang agak semangat balik lah nak guna phone Realme ni kan. Lain lagi, phone ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 778G terbaru dengan binaan 6nm. Prestasi dia saya boleh bagi tahu korang memang luar jangkaan. FYI, dekat Malaysia kan, Realme GT Master Edition ni lah phone pertama yang guna chip ni tau. So, kalau korang nak tahu apa yang best, apa yang kurang ada dekat phone ni, jom kita mulakan racun sekarang. Alright, so unboxing kita kali ni boleh kata sangat special sebab Realme letak phone Realme GT Master Edition tu dalam suitcase macam yang korang nampak dekat depan ni. Di bahagian depan suitcase ni ada tulisan Mastery Beyond Speed, sebab tu di bahagian bawah ni ada tulisan Realme. Kita akan cuba buka dulu. Dia punya packaging ni memang nampak rare lah kali ni kan, jarang-jarang lah Realme buat macam ni. So mungkin dia nak bagi tahu yang ni memang special lah kan, phone ni kan. So bila korang buka je, dalam ni korang terus nampak lah ada dekat sini kita punya smartphone. Lepas tu ada macam paper bag. Yang ni bila saya buka kan, saya perasan yang ni dia macam wallet plastik paper bag something macam gitulah. So dekat dalam ni pula ada apa, kita akan tengok sama-sama. Dalam ni kalau kita buka, okay, ada bunyi-bunyi something macam ada banyak je barang kan. Apakah isi dia? Alright, so dalam ni kita dapat macam strap untuk tali suitcase. Lepas tu ada macam fridge magnet dan ada juga beberapa keping gambar yang diambil menggunakan Realme GT Master Edition. So dalam ni pula kita dapat stiker. Nice juga stiker dia geng. GT, lepas tu ada Realme Meow, dia punya mascot tu, ada dua stiker. Alright, sekarang ni kita tak nak sembang banyak sangat pasal benda-benda ni. Tapi apa yang saya suka pasal packaging kali ni kan, dia punya suitcase ni memang macam gini lah, memang terbaik. So kita akan letak tepi. Sekarang ni kita akan beralih kepada Realme GT Master Edition ni. Apa yang best, apa yang special pasal phone ni, let's go. Starting dengan kotak ni pun saya dah nampak lah kalau Realme cuba buat something nak nampakkan lebih eksklusif, lebih premium. Sebab biasanya kotak Realme ni standard warna kuning solid. Tapi untuk GT Master Edition ni warna hitam. Lepas tu ada jalur-jalur macam tu dan lebih panjang sikit kotak dia kan. Apa yang paling menarik dekat sini, dia punya tulisan Realme yang besar ni, dia macam ada dua dimensi tau. Korang tengok. Tengok macam sisi macam ni baru korang nampak tulisan Realme yang full lah. Di bahagian bawah ni ada tulisan, ada branding Realme warna kuning. Di bahagian atas bawah ni kosong lah, tak ada apa-apa tulisan. Kalau kita tengok di bahagian sisi lain, just tulisan Realme GT Master Edition. Dan kalau korang tengok di bahagian belakang, dekat sini lah tertanam dia punya spek highlight Realme GT Master Edition. Dia pakai Snapdragon 778G 5G processor, dia ada 120Hz refresh rate, pakai Super AMOLED display. Kelajuan 65W super dark charge, super slim dan juga light master design. Nanti kita tengok macam mana. Untuk versi yang saya ada sekarang ni 8GB RAM dan 256GB storan dalaman, which is yang paling besar. Untuk warna kita Voyager Grey. Warna ni paling special, paling rare lah. Memang korang kena tengok lepas ni. So kita tak nak sembang lagi, kita akan terus buka dan tengok apa sebenarnya isi kotak yang kita dapat sekarang. Once korang buka macam biasa, korang akan disambut dengan kata-kata semangat. Hey, welcome to Realme family. So dalam ni apa lagi yang korang dapat? Biasanya korang akan dapat quick guide. Memang agak panjang, korang boleh baca kalau korang nak baca. Dekat sisi lain pula, korang akan nampak phone tu sendiri. Of course di bahagian sini fingerprint location, bermakna phone kita ni menggunakan cap jari di dalam screen. Bila saya buka macam ni, korang boleh tengok design dia tu memang paling rare yang saya pernah jumpa lah. Dah lama saya tak jumpa design phone yang ada macam ada dekat Realme GT Master Edition ni. Dia macam ada leather macam tu geng. Memang ni bukan casing ni bukan casing, ni memang dia punya panel belakang. Alright, so next apa lagi yang kita dapat? Okay, so korang perasan tak, dia bagi lagi satu casing tapi bukan transparent, dia still macam silikon, cuma dia sama design macam dekat panel belakang ni. Rare. Ada tulisan Realme kat situ geng, ada tulisan Realme, lepas tu ada signature macam tu. Siapa punya tanda tangan saya akan bagi tahu korang lepas ni. Next Realme, korang akan dapat juga kabel pengecasan USB-A to USB-C warna putih. Dan terakhir of course korang akan dapat adapter pengecasan 65W. Kenapa saya punya macam ni? Of course lah sebab saya punya ni kan review unit. So nanti kalau korang beli, korang akan dapat standard 3 plug macam tu lah. Korang jangan risau pasal ni.
So, sekarang ni kita akan terus beralih kepada Realme GT Master Edition. Antara selling point utama yang ada dekat Realme GT Master Edition ni, of course, terletak dekat dia punya panel belakang yang super rare, super unik macam yang korang nampak sekarang. Dia bukan macam standard phone lah, dia punya panel belakang ni kan. Sekali pandang memang nampak pelik, tapi once dah serasi tu bagi saya memang okey je, best je guna. Material vegan leather ni pun memang terasa selesa bila pegang, memang soft. Rasanya kan last saya guna phone yang ada reka leather macam yang ada dekat phone ni pada tahun 2014 dulu, tak silap saya yang ada dekat Galaxy Note 3. Mungkin ada di antara korang yang tertanya kan, kenapa design Realme GT Master Edition ni belakang ni dia lebih kurang macam design suitcase luggage ada punya benda-benda tombol-tombol ni kan. Okey, actually, memang reka Realme GT Master Edition ni diinspirasikan daripada suitcase ala-ala konsep travel macam tu, yang mana tujuan dia tu katanya nak bagi kita lebih merasai suasana adventure bila pegang phone ni. Tapi sekarang ni PKP nak keluar pun tak boleh. Pelik juga kadang-kadang kan. Tapi tak apalah, kali ni memang saya agak puji jugalah tindakan Realme dengan inovasi design suitcase ni kan. Since smartphone sekarang ni macam korang nampak panel belakang dia tu boleh kata sama, simple, macam tu je kan. Okay, so kalau bercakap pasal behind the story design ni pun boleh kata agak menarik juga untuk saya share dengan korang. Korang perasan tak dekat sebelah kanan tu dia ada macam signature kan, ada macam tanda tangan kan. Ini adalah signature orang yang bertanggungjawab lah untuk design ni, yang mana Realme ni bekerjasama dengan designer terkenal dekat Jepun yang bernama Naoto Fukusawa. Overall bagi saya design ni memang agak eye-catchy, agak rare, unik, sedap pegang, ringan, compact dan tak ada lagi lah masalah cap jari melekat. Dan apa yang kurang mungkin akan cepat kotor lah design macam ni kan, dan mungkin tak tahan lasak. Beralih ke bahagian hadapan, untuk skrinnya bersaiz 6.43 inci menggunakan skrin jenis berlubang di bahagian sisi kiri untuk front camera, dan secara default dah pun tersedia screen protector. Yang mana untuk skrinnya juga dah pun tertanam fingerprint scanner untuk korang unlock phone ni. Next kita akan beralih di bahagian sisi kanan. Dekat sini just ada volume rocker up and down dan juga ada SIM tray. Di bahagian sisi kiri just ada power button. Kalau di bahagian atas dekat sini korang nampak clean, just ada lubang mic. Dan kalau di bahagian bawah dekat sini just ada lubang speaker, ada port pengecasan USB-C, ada mic dan juga ada lubang kegemaran ramai audio jack. Antara kekurangan fizikal yang ada dekat Realme GT Master Edition ni, first kali untuk speaker tu hanya dibekalkan dengan mono saja, bukan stereo. Tapi bonus korang dapat jugalah audio jack. Dia juga tak ada slot SD card, tapi rasanya tak ada isu sebab varian yang saya dapat ni 256GB dah cukup besar dah. Dan yang terakhir, dia tiada langsung perlindungan kalis air. Apa yang menarik kalau bercakap dari segi paparan yang ada dekat skrin phone ni, yang first kali kita akan tengok lah, dia punya skrin ni memang sangat cantik tau, sebab dia menggunakan teknologi Super AMOLED daripada Samsung. So memang tak dinafikan dia punya kualiti yang dihasilkan memang cukup bagus, vibrant, deep black, rich color dan sangat tajam. Untuk keterangan tu boleh capai sampai 1000 nit speed brightness, yang bermaksud memang tak ada masalah untuk korang guna di bawah cahaya matahari yang sangat terang. Selain tu kan, dia juga ada banyak preset yang korang boleh adjust kat bahagian setting dan juga support 100% coverage DCI-P3 wide color gamut. Extra feature dekat sini dia support adaptive 120Hz refresh rate dan juga 360Hz touch sampling rate. Cuma kalau kekurangan skrin dia tu kan, phone ni dia tak support high dynamic range, which mean area skrin yang lebih gelap dan juga lebih terang tu dia macam kurang seimbang lah macam yang ada dekat phone flagship. Tapi actually kan, sepanjang saya guna phone ni memang tak ada isu langsung lah pasal tu. Dia punya animasi pun terasa fluid, dia punya text pun memang sharp, view angle pun ok. Senang cerita kan, apa je yang korang buat, paparan dia akan respon dengan sangat-sangat baik. Realme GT Master Edition ni dikuasakan dengan chip terbaru Qualcomm untuk kelas mid-range. Untuk menggantikan Snapdragon 765G, kita ada Snapdragon 778G 5G. First kan, sebelum saya test chip ni, memang tanggapan saya mungkin prestasi chip ni macam Snapdragon 700 series yang lain. Tapi once saya dah try beberapa minggu ni, memang apa yang saya boleh beritahu korang, chip ni memang awesome lah, memang terasa smooth, memang no lag. Boleh kata chip ni antara salah satu chip mid-range terbaik setakat ni. Dan kalau korang tertanya pasal skor Antutu sendiri, saya dapat sekitar 530,000 lebih, which is kalau on paper tu, skor dia tu boleh kata setanding lah dengan chip Snapdragon 855 ke Snapdragon 865. Mungkin disebabkan chip ni dibina kan dengan binaan 6 nanometer yang lebih kecil berbanding chip Snapdragon 865 ke Snapdragon 870. Dan satu hal lagi yang korang perlu tahu kan, kehebatan chip ni sebenarnya terletak dekat dia punya grafik tu, dia punya GPU Adreno 642L. Plus digabungkan pula lah dengan RAM sampai 8GB. Yang mana RAM 8GB tu pula kan, korang boleh expand sampai 5GB tau, memang padu gila. So
So kalau kita gabungkan 8 sampai 5GB RAM tu, total phone ni dia ada sampai 13GB RAM. So untuk apa RAM ni tinggi, RAM besar-besar ni? Tujuan dia tu untuk korang lebih smooth bila korang lakukan multitasking. Next, sekarang ni kita akan check dulu kemampuan chip ni dari segi gaming kan, grafik apa yang support. Saya tahu korang mesti tertanya pasal ni. So kalau untuk PUBG, max grafik dia support HDR Ultra dan juga max frame rate tu boleh setkan sampai smooth extreme setting kegemaran ramai. Untuk Call of Duty Mobile, max grafik very high plus frame rate max. Untuk performance tu bagi saya memang santai, memang sedap gila tanpa sebarang lag, FPS pun stabil, gyro pun accurate tanpa delay. So far saya PUBG lah dengan grafik kegemaran ramai kan, smooth extreme dalam 40 minit gameplay macam tu. Bateri just drop sekitar 14% dengan max suhu saya dapat sekitar 40 darjah Celsius tanpa sebarang isu overheat yang melampau. Next saya test jugalah main Genshin Impact untuk check tahap suhu dia overheat ke tidak dan performance dia tu stabil ke tidak. Macam biasa saya akan setkan max grafik plus saya onkan 60fps. Apa yang mengejutkan dekat sini, performance dia memang sangat lancar, even ada banyak player dalam satu masa. Kalau dari segi lag tu sometimes memang ada lah terasa, tapi tahap minor je lah. Overall memang sangat-sangat smooth. 10 minit gameplay, so max saya dapat sekitar 44 darjah Celsius untuk max setting. Manakala untuk 40 minit gameplay, bateri drop just 21% dengan suhu max boleh cecah sampai 45 darjah Celsius, which is bagi saya memang boleh kata lagi better lah daripada Snapdragon 888 chip ni untuk dari segi dia punya suhu management tu. One more thing, actually korang boleh tahu kalau korang nak boostkan lagi performance yang ada dekat chip ni dengan cara korang onkan GT mode, tapi dia punya consequence tu bateri akan lebih cepat drop dan phone korang pun akan lebih panas. Tapi mungkin tak panas manalah since phone ni pun dibekalkan dengan liquid cooling. Alright, sekarang ni kita akan cuba test speaker dia kekuatan ni macam mana dan kualiti dia okey tak okey. Saya akan setkan kepada 80% volume dan max lepas tu, so korang boleh nilaikan sendiri. Untuk sistem operasi, secara default bila korang onkan je phone ni dah pun menjalankan Android 11 dengan skin Realme UI version 2.0. Untuk dia punya blockware tu macam biasalah ada banyak, tapi tak ada masalah. Korang boleh je uninstall mana yang korang tak guna tu. Kalau dari segi customization dia punya UI tu memang standard Realme lah, memang banyak features yang korang boleh explore dari segi dia punya theme, dia punya sidebar, gaming mode, gesture dan banyak lagi. Untuk dia punya haptic vibration pun bila kita menaik tu just nice lah, boleh kata dia punya level vibration tu hampir-hampir level phone high end macam tu lah. Dari segi bateri korang just dapat 4500 mAh saja yang dibekalkan dekat phone ni, tapi apa yang menarik dekat sini, korang juga dibekalkan dengan pengecasan pantas adapter 65W dalam kotak. Yang mana dari segi ujian saya dapat sekitar 0 ke 100% bila just pakai dia punya adapter 65W tu dapat dalam 35 minit saja full charge. Untuk screen on time, dia punya ketahanan tu normal social media usage saya dapat sekitar 5 ke 6 jam. Kalau heavy gaming dapat bertahan dalam 3-4 jam macam tu lah. Sekarang ni kita akan cuba masuk part terakhir, kita akan cuba tengok macam mana agaknya kemampuan kamera Realme GT Master Edition ni yang dibekalkan dengan chip terbaru daripada Qualcomm. Untuk kameranya sendiri macam korang nampak dia ada triple camera setup di bahagian belakang. Kamera utamanya sebesar 64MP, dia ada juga 8MP ultra wide dan juga 2MP macro. Saya agak suka juga placement kamera macam ni dan dia punya bump tu memang sangat-sangat nipis, tak tebal sangat, memang terbaik. Manakala untuk kamera hadapan dekat sini just ada satu sahaja jenis berlubang di bahagian sisi kiri beresolusi 32MP. Untuk hasil kualiti yang dihasilkan ni bagi saya kan, kalau korang shoot dalam keadaan cukup cahaya macam dekat outdoor memang terasa sharp, memang terasa detail, memang terbaik. Kalau korang nak boostkan lagi warna tu, korang boleh onkan mode AI. Tapi kalau korang shoot dalam keadaan indoor, dalam keadaan yang kurang cahaya ataupun agak gelap, barulah terasa macam gambar tu bernoise sikit lah. Untuk features lain yang ada dekat aplikasi kamera ni boleh kata agak lengkap lah, ada banyak yang korang boleh guna. Contohnya dia ada steady mode, ada dual view video, slow mo, movie dan juga street mode. Untuk street mode ni kan antara features barulah yang ada dekat phone Realme. Fungsi dia macam ala-ala kamera DSLR gitulah, korang boleh adjust dia punya focal length dari kecil sampai besar.
Ada juga mode RAW dan juga filter. Manakala untuk rakaman video, max korang boleh merakam dengan resolusi 4K 30fps, manakala untuk ultrawide tu max 1080p saja. Alright, so sekarang kita dah tengok dia punya spek, kita dah tahu dia punya features kan. Macam mana pula dari segi harga? Berapa yang patut korang spend untuk dapatkan Realme GT Master Edition ni? So dari segi harga, phone ni akan dijual pada harga bermula RM1,499 untuk varian yang paling rendah 8128 dan juga RM1,699 untuk varian yang paling tinggi 8256GB. Tapi berita baik untuk korang kalau korang nak beli phone ni kan, kalau nak jimat, korang boleh beli tunggu jualan pertama pada 19/9 nanti. Yang mana untuk varian yang paling low 8128GB tu dijual pada harga sekitar promosi nanti 1399. So ada potongan RM100 macam tu, memang berbaloi. Katanya nanti korang juga akan dapat freebies tau, memang terbaik lah. Rasanya kan dengan harga yang ditawarkan ni bagi saya agak berbaloi lah untuk phone mid-range kelas premium macam ni. So geng, korang rasa berbaloi tak korang beli phone ni? Cuba korang komen sikit kalau korang suka video ni. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Itu sahaja racun kali. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.